Pam 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 pam. Mana yang lain nih? Kenapa belum masuk? Aku dah lambat. Mana kelas? Bunyi apa tuh? Tidak madam, adik aku main tengok TV. Okey, selamat pagi kelas. Kami ambil attendance dulu. Nanti kamu semua buka kamera. Nanti saya panggil nama kamu, baru kamu on mic cakap ya. Boleh? Boleh, madam. Okey, kami ambil attendance dulu. Okey, Syafika. Ya, madam. Ada. Okey, Diana. Ada, madam. Okey, Khairi. Ada madam. Okey. Boleh sudah tutup kamera. Okey, jadi pagi ni kita akan masuk topik keusahawanan. Jadi, mari kita tengok slide ya. Saya share screen. Okey, jadi tajuk kita hari ini adalah keusahawanan. Jadi, saya akan terangkan konsep keusahawanan lah. Jadi, nak terangkan bahasa teori lagi ke? Saya akan tak terangkan tidur lah. konsep keusahawanan lah. Ngantuk. Jadi, okey. Saya akan terangkan konsep keusahawanan. Okey. Keusahawanan ialah satu proses untuk kita mencari peluang perniagaan, mencipta sesuatu yang baru di pasaran dan juga membangunkan dan mengembangkan perniagaan yang kecil. Syafika, boleh kamu terangkan tentang definisi keusahawanan? Hello, masuk dulu. Assalamualaikum anak abah. Kakak buat apa hari ni? Waalaikumsalam. Online kelas. Okey. Syafika, apa kamu buat? Definisi tentang keusahawanan kan, madam? Ya. Melalui apa yang saya faham, keusahawanan itu merujuk kepada kaedah usahawan membentuk, melancarkan serta mengendalikan suatu perniagaan yang bersaiz kecil. Perkara ini digambarkan sebagai keupayaan dan kesanggupan membangun, mengatur dan mengurus suatu perusahaan niaga yang turut termasuk risiko yang ada demi mendapatkan keuntungan. Betul kah, madam? Betul tak? Search Google kan? Tidak, madam. Thank you, Syafika. Konsep sama definisi itu tidak sama. Jadi, Diana, boleh kamu terangkan apa yang kamu faham tentang konsep keusahawanan? Oh, Mela tanya konsep keusahawanan ke? Okey, madam. Apa yang saya faham tentang konsep keusahawanan ni, dia macam keusahawanan adalah teras dan tulang belakang sesebuah perniagaan. Macam yang madam kata tadi, peluang untuk perniagaan, mencipta sesuatu yang baru dan mengembangkan perniagaan kecil. Dia sebab nak mengatasi ketidakseimbangan ekonomi antara kaum yang boleh menggugat keharmonian negara. Sebab tu negara kita ada memperkenalkan DEB, dan matlamat DEB pula adalah menghapuskan kemiskinan kaum dan menyusun semula struktur ekonomi negara supaya bidang ekonomi tidak dimonopoli oleh satu kaum. So, sejak itu, kerajaan telah memperkenalkan dasar untuk menggalakkan penyertaan Bumiputera dalam bidang keusahawanan tanpa menjejaskan kedudukan setiap ada. Hal ini kerana usahawan adalah pemangkin kepada pembangunan dan pertumbuhan ekonomi sesebuah negara. Kemajuan dan kemunduran ekonomi sesebuah negara bergantung kepada usahawan yang dinamik dan berwawasan.
Betul ke madam? Okay. Betul. Penerangan yang baik. Okey. Jadi seterusnya kita akan sambung kepada sumber-sumber keusahawanan. Kamu tahu apa sumber-sumber yang boleh kita guna untuk keusahawanan? Adakah yang tahu? Tidak madam. Okey, madam akan terangkanlah. Okey, sumber pertama adalah sumber kewangan. Kewangan kan dan duit. Jadi kita perlukan modal untuk memulakan perniagaan dan membayar pelbagai jenis kos pengeluaran. Sumber kedua adalah sumber manusia. Kita adalah satu perniagaan, jadi hendaklah mempunyai pekerja untuk menyumbangkan tenaga masa kita kemas barang dan jual barang. Lepas tu, sumber yang ketiga adalah media sosial. Sekarang kita dalam zaman moden, jadi media sosial ni sangat berguna. Kita boleh gunakan Facebook, Instagram ataupun TikTok untuk mengiklankan perniagaan. Dan satu lagi, kalau kamu ada keinginan untuk buka kedai, hendaklah bijak memilih lokasi yang popular supaya banyak orang akan kunjung kedai kamu dan akan meningkatkan ekonomi kamu. Boleh kamu faham apa yang madam jelaskan? Boleh madam, boleh. Okey. Seterusnya mari kita pergi apa bezanya usahawan dengan peniaga. Kali boleh kamu bezakan apa bezaan diorang tu, usahawanan dengan peniaga? Apa madam? Perbezaan usahawan dengan peniaga. Okey, sekejap Pak Madam. Perbezaan antara peniaga dan usahawan ialah seorang peniaga tidak semestinya seorang usahawan, tetapi seorang usahawan juga seorang peniaga. Selain itu, peniaga melibatkan diri dengan urusan jual beli, manakala usahawan melibatkan diri dengan mencipta barangan keluaran sendiri. Seorang peniaga juga berusaha menambah keuntungan, sementara usahawan mementingkan kejayaan dan kepuasan. Usahawan memperkenalkan barang baru yang boleh menembusi pasaran, manakala peniaga menjual barangan sedia ada dalam pasaran. Akhir sekali, peniaga hanya berfikir untuk menyelesaikan masalah harian, manakala usahawan merenung jauh ke hadapan dan sentiasa berfikir untuk meningkatkan kemajuan pada masa hadapan. Okey, thank you Khairi. Lepas kita sudah bezakan tentang usahawan dengan peniaga, mari kita masuk kepada apa tu peranan usahawan. Ada siapa yang boleh bagi contoh ataupun terangkan? Tiada yang respon kah? Madam bagi nama lah. Khairi, boleh kamu terangkan apa yang kamu faham tentang peranan usahawan? Aku lagi macam tu? Okey. Okey. Peranan usahawan dalam organisasi ialah menyumbangkan idea dan melakukan pembaharuan, merancang dan menanggung risiko. Dalam masyarakat, usahawan berperanan untuk menawarkan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup masyarakat, memenuhi tanggungjawab sosial kepada masyarakat dan menjadi model peranan. Apa yang Khairi cakap tu adalah betul. Okey, seterusnya saya akan memilih satu orang untuk jelaskan tentang memiliki keusahawanan sebagai satu kejayaan. Mengapakah tu? Diana, boleh kamu terangkan? Oh, gelis sekali. Okey. Memilih keusahawan sebagai kejayaan. Okey. Macam. Okey. Okey madam. Dia macam kerja secara umumnya boleh didefinisi sebagai usaha seseorang untuk mendapatkan hasil serta penggunaan tenaga untuk kegiatan yang diingin oleh seseorang untuk mencapai matlamat tertentu. Contohlah orang yang seperti Redon, Lens dengan Samsung dan Peterson pada tahun 2000 dalam pengurusan kerjaya menyatakan kerja adalah satu jawatan berbayar yang dipegang oleh seseorang dalam sebuah organisasi. Kalau dalam kamus Dewan edisi ketiga yang saya pernah lihat sebelum ni, mendefinisikan kerja sebagai usaha, iaitu kegiatan urusan yang bertujuan untuk menghasilkan sesuatu. Macam contoh faktor-faktor seseorang memilih kerja usahawan disebabkan oleh trend masa kini, tidak memerlukan modal yang banyak dan akhir sekali tiada bos. So sebab itu seronok apabila kita jadi usahawan, sebab tiada siapa yang akan arah kita buat kerja. Kita cuma perlu meningkatkan kualiti kehidupan dan merupakan salah satu strategi membasmi kemiskinan. Itu je lah. Okey, bagus Diana. Jawapan kamu betul. Banyak kamu cari maklumat ya? Boleh lah. Okey. Madam rasa senang hatilah sebab kamu semua faham juga apa yang Madam
ajar. Dan apa yang Madam tanya tu, kamu pun boleh jawab juga. So, Madam harap kamu dapat meneraplah apa yang kawan kamu share dan apa yang Madam share lah. Jadi, kelas kita sampai sini saja. Harapkan kamu semua faham dan ada soalan kah mau tanya? Tiada, Madam. Okey je. Okey, jadi kelas kita sampai sini boleh? Boleh, Madam. Boleh. Okey. Thank you kepada kamu semua. Okeylah, thank you. Thank you, Madam. Thank you, Madam. Bye-bye. Bye-bye. Okay, yes, dah habis. Boleh tidur.